استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه الى حضره سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واله وازواجه وذريته، ثم الى ارواح جميع الانبياء والمرسلين والى ال كل والصحابه والقرابه والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ثم الى ارواح الخلفاء الاربعه سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، والى بقيه العشره والى بقيه الصحابه رضي الله عنهم اجمعين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين ونخص بها سيدتنا خديجة الكبرى، وإلى وشيخنا محمد السيد محمد بن علوي المالكي، وإلى جميع مشايخنا ومشايخ إلى أن وصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يمدنا بمددهم ويفيض علينا بركاتهم وأنوارهم، وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca terjemahan dari manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairu nisaiha Khadijah wal qailu aidan laqad ruziqtu hubbaha فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفن بعشرة سيد المرسلين، خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت بعد يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda, ya pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Tuhan sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula, ini adalah sebahagian menakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang-orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan daripada Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki akan beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya.
Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis dan laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin. Al-Amin ini ya Rasulullah ya, yang dimaksud. Dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam, di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, itu irhas namanya. Irhas itu sesuatu yang menyalahi adat terjadi dengan seorang rasul sebelum diangkat menjadi rasul. Itu apa? Rasulullah selalu diiringi oleh awan kemanapun beliau berjalan. Onta yang tunduk dan patuh, artinya onta tidak pernah membangkang dengan Rasulullah. Perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin?" Kenapa mau kawin? Jawaban baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Berkata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya, dan kaya raya, menginginkan diri engkau?" Jawab baginda, "Siapakah?" Berkata Nafisah, "Khadijah." Dijawab baginda, "Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju. Maka maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah berkawin dengan Sayyidina Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingan, walaupun ia tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia." Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, ini sambutan Waraqah bin Naufal ya, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. 400 dirham itu kalau kurusnya 40 dinar. 40 dinar, 1 dinar itu 4 gram seperempat. Kali 40 lumayan juga, 100 gram. Ya, 100 graman. Lebih ya, 160 ya.
160, hampir 200 mungkin, 200 gram, 200 gram berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab Imam Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkannya Rasulullah serta menolong dan membantu sambil membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha keturunannya terpelihara daripada kotoran kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada datuk beliau Qusay, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada Ahlud Darak, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya Ummana Khadijatul Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Orang-orang di Ashabud Daraknya mustajab itu paling cepat. Ada dari kalangan aulia, ada dari kalangan orang-orang sahabat. Nah ini kalau di sahabat ya Khadijatul Kubra, dikatakan Ashabud Darak. Kalau di Hadramaut itu kayak Umar Murdar, itu. Kemudian Bahrul Wujud itu Ashabud Darak. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusannya, sampai firasat yang kuat dan semangat yang besar, pandangannya dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna dari fisik dan pola pikir segala macam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan membantu perniagaan dan berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Syahdan. Dan adalah rumah Sayyidah Khadijatul Kubra seabdal tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu diturunkan malaikat Jibril membawa wahyu dan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinatul Munawwarah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain. Dan beliau wafat pada saat berumur 25. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أمين أمين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل جميع ما قرأناه في هذا المجلس وأثرنا عليها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما. اللهم اجعل ثوابا مثل ثوابها هدية منا إلى روح الأرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى آل كل والصحابة والقربة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية العشرة وإلى بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل ثوابا مثل ثوابها خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى. اللهم اجعلها في صحيفتها. اللهم اجعلها نورا بين يديها من يومنا هذا إلى يوم النشور إنك مالك رب غفور. اللهم اجعل روحها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع زوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعد علينا من بركاتها وأنوارها وأسرارها وعلومها في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدتنا خديجة الكبرى أن تقضي حاجاتنا يا الله. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب السهلات وأبواب الأرزاق.
ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم مشايخهم إلى أن وصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخص بها شيخنا أحمد شراني زهري وشيخنا محمد بن علوي المالكي. اللهم اجعلها في صاحبتهما، اللهم اجعلها أنوارا بين أيديهما من يومنا هذا إلى يوم النشور، إنك مالك رب غفور. ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصحابنا من المسلمين، ولمن درس في هذا المعهد أو درس فيه، اللهم اجعلها في صحائفهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الجميع برحمتك، وأسكننا وإياهم بفسيح جناتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المغفورين، واجعلنا من عتقائك. اللهم أكرمنا بليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر، واجعلها لنا خيرا من 1000 شهر، ووفقنا لإحيائها وعمارة أوقاتها بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.